Saudara, bencana tsunami yang melanda negara pada 2004, khususnya di Pulau Pinang, masih segar dalam ingatan penduduk. Tragedi di beberapa pantai di negeri itu meninggalkan memori luka selepas puluhan nyawa menjadi korban dalam sekali mata. Biarpun 17 tahun berlalu, tarikh 26 Disember pastinya kekal dalam ingatan 52 anggota keluarga mangsa korban. Zatul Iqmal Muhammad Noor mengimbau tragedi itu. Disember itu, tsunami bencana dan kerosakan harta benda. Disember 2004, tarikh yang meninggalkan kesan terhadap rakyat Malaysia. Peristiwa hitam bencana tsunami itu mengorbankan seramai 52 mangsa, manakala 141 lagi cedera. Keadaan mayat bergelimpangan, deretan kedai, rumah dan gerai musnah menghiasi detik-detik hari malang buat Pulau Pinang ketika itu. Di atas jalan raya lah. Keadaan masa tu sangatlah kelang kabut masa tu. Ketika tu juga saya dapatlah tolong seorang mangsa dekat situ, seorang makcik. Dia kata minta tolong adik tolong adik. Saya kata tak apa, tunggu makcik, saya akan tolong makcik. Saya pun turunlah dengan kakak saya tolong makcik tu. Besar ombak tu memang tinggi ya. Dia memang laju saya pegang, saya takut hanyut. Saya pegang tiang elektrik, tiang telefon tu. Saya pegang tiang telefon di tepi sungai tu, tiang telefon saya pegang. Jadi, tapi basah habislah. Biarpun telah 17 tahun berlalu, tragedi hitam itu tidak pernah pudar sedikit pun dari ingatan anggota bomba yang bertugas dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa. Membuat pencarian yang pertama, iaitu pencarian di pesisiran pantai, di kiri dan kanan pantai Pasir Panjang tu. Dan pencarian pertama tu membuahkan hasil di mana kita telah menjumpai mayat seorang wanita mengandung. Seorang wanita mengandung yang terdampar di atas bongkah batu. Bahkan keadaan mayat mangsa ketika ditemui masih mampu digambar secara terperinci. Di pantai Pasir Panjang, kami terjumpa satu mayat baby itu, budak yang masih memakai pampers, dan keadaan mayat tu putih elok, berapa putih elok tapi cat bersih elok. Tak ada kata selut-selut kotor apa kata tak, kenyangkan ya. Bawa dia naik van, kalian sangat ramai lah pergi dekat hospital kan. Dan tu itulah orang kata apa, kesedihan. Realitinya, kehidupan perlu diteruskan. Kini mangsa terjejas tsunami ditempatkan di pangsapuri yang dibina Kerajaan Persekutuan ketika itu. Ia dibina di Tanjung Tokong, Georgetown. Di Kerajaan mengambil keputusan menempatkan kami di satu tempat di daerah Batu Perenggi, rumah sementara, rumah tsunami, sebelum untuk menyiapkan rumah yang ada masa kini. Ya. Okey, lepas tu bila dia pemerintah kota tu pindah sana? Pindah sana, tapi rumah sementara di Pantai Miami pun dapat jugalah. Malah kualiti keselamatan penduduk juga turut ditambah baik. Buktinya sistem amaran awal tsunami seperti kamera pantai, siren amaran awal dan tolok pasang surut mula digunakan di negeri tersebut sejak 2005. Ia turut diselenggara dengan baik oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Pulau Pinang sehingga kini. Okey, untuk di peringkat jabatan, ia adalah satu bahagian yang bertanggungjawab, dan di peringkat negeri kami membantu. Daripada segi penyelenggaraan lah, memang dirancang dia diadakan berkala lah. Dipanggil sebagai preventive maintenance. Dijalankan 2 kali setahun bagi memastikan setiap sistem yang ada ini berfungsi dengan baik. Jadi selalunya sebab apabila dia mempunyai komponen-komponen elektronik, maka ia perlu diselenggara. 52 mangsa terkorban bukan angka yang kecil. Bagi mereka yang menjadi mangsa tsunami dan mengalami peristiwa perit, kesemua yang berlaku pasti ada hikmah dan iktibar. Namun yang berlalu, biarkan ia berlalu. Kini,
Pembinaan pangsapuri mangsa tsunami dan pemasangan sistem amaran awal di negeri ini merupakan usaha bagi membantu mangsa terjejas selain mengurangkan impak kemusnahan sekira berlaku sebarang bencana. Zatulik Muhammad Noor, Berita RTN.